الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang berbahagia, Ustaz Said Muhammad Nur Hisham di Tuan Padang Al-Idrus, penceramah undangan kita pada malam ini. Yang dihormati Tuan Haji Azman, pengurus di Masjid Karya Bandar Universiti Seri Iskandar, imam-imam, bilal-bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang jauh dan yang dekat, yang sentiasa memberi sokongan padu kepada program kuliah perdana Masjid Bandar Universiti MBU, #MBU di hatiku. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah diberi kekuatan oleh Allah, telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam taman-taman syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan majlis, saya niatkan diri saya dan diri tuan-tuan agar kita semua niat itikaf dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan sepanjang masa kita berada di sini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya bagi pihak majlis mengucapkan selamat datang kepada Al-Fadhil Ustaz. Ustaz boleh sini. Al-Fadhil Ustaz, iaitu yang tidak asing lagi kepada kita. Siapa yang tak kenal dia ni macam ceroy sering keluar di TV3, TV9, Astro Oasis dan sebagainya. Baru-baru ni keluar dalam Tanyalah Ustaz. Siapa tengok Tanyalah Ustaz baru-baru ni, Ustaz Nur Hisham yang memberi tausiah, insya-Allah. Jadi selamat datang ucapkan kepada Ustaz dan terima kasih kerana sudi berkunjung ke MBU. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berkenalan sedikit dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Hisham yang berasal dari Terengganu, negeri Terengganu, Ganu kita. Jadi tuan-tuan dan puan mendapat pendidikan awal di Terengganu, menyambung pengajian di Kuza dan akhirnya beroleh ijazah pengajian Islam di Universiti Sains Teknologi Yaman. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tidak siapa yang tidak, saya yakin tidak ada yang tak kenal. Semua kenal insya-Allah dengan Al-Fadhil Ustaz yang sering kali seperti saya sebutkan tadi, kita lihat di Astro Isis, di TV9 Tanyalah Ustaz, di TV3 Al-Hijrah. Jadi bab kata pepatah, kalau kita berada di sini, maka kita lebih mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tengok beliau secara live. Kalau sebelum ini kita tengok dia dalam TV, sekarang kita dapat tengok senyumannya yang manis itu, tampan itu secara live, tuan-tuan dan puan. Lepas ni kalau tengok kat sini tak ada bedak. Dalam TV ada bedak. Oh ya ke? Tak ada bedak pun cakap. Jadi tuan-tuan dan puan yang Allah sekalian, untuk tidak melengahkan masa lagi. Ya. Okey, saya mohon kepada abang-abang, adik-adik yang nyandor-nyandor tepi pintu tu kemari sikit, ngesut-ngesut kemari. Ini bahasa orang Paris, saya minta maaf. Mohon untuk beredar sedikit, memberi ruang kepada muslimat. Dia nak tengok. Ni ramai peminat setia Ustaz dia. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan bertuah kita pada malam ini. Minta boleh keluar sikit untuk melihat secara langsung, secara live, berdepan dengan Al-Fadhil Ustaz. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Nur Hisham untuk menyampaikan ceramahnya ataupun kuliah perdana yang bertajuk Marhaban Ya Ramadan. Falyatafaddal mashkura. Oh, kena
Kena buat sempadan. Takut dia orang lari ke sebelah. Saya rasa boleh ke depan sikit lagi kot. Ke depan, ke dalam sikit. Kesian ada yang belakang lagi tu. Boleh sikit lagi. Boleh sikit lagi. Boleh sikit lagi. Yang mungkin dalam sana boleh masuk sikit lagi. Masya Allah. Boleh kak? Depan sikit lagi kak. Depan kot orang dalam. Tak apa. Dalam sikit. Jarang kuliah muslimat apa boleh masuk dalam special masjid ni. Saya nak ambil gambar sekeping, nak hantar report kat isteri. Masya Allah. Ustaz ni datang nak ceramah pun nak ambil gambar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada al-fadhil pengacara majlis, yang dihormati pengurusi dan jawatankuasa masjid, imam-imam, para jemaah yang dikasihi sekalian. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Rasulullah sebut amin. Kemudian naik lagi atas mimbar. Rasulullah sebut amin. Naik lagi, Rasulullah sebut kali ketiga amin. Lalu para sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tadi saya nampak Tuan naik ke atas mimbar sebut amin 3 kali. Apa tu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, tadi Jibril datang beritahuku, celakalah seseorang yang sempat dengan Ramadan lalu dia tidak mendapat keampunan Allah sepanjang Ramadan tu. Wahai Muhammad, katakan amin. Lalu aku berkata amin. Mana yang katakan amin tu siapa? Jibril. Rasulullah cerita pada para sahabat, tadi Jibril beritahu aku, celakalah siapa yang sempat dengan Ramadan tapi tidak menyebabkan dia mendapat keampunan Allah. Muhammad kata amin. Aku pun berkata amin. Lalu Jibril berkata lagi, celakalah barang siapa yang sempat dengan kedua orang tuanya ataupun salah seorang tetapi tidak menjadi sebab untuk dia masuk syurga. Muhammad kata amin sekarang. Ini Jibril lah. Rasulullah kata, Jibril berkata padaku, kata amin sekarang. Lalu aku berkata amin. Dan yang ketiga, Jibril kata, celakalah seseorang yang disebut namaku di hadapannya lalu dia tidak berselawat. Muhammad kata amin. Aku pun berkata amin. Hadis ini sangat masyhur kepada 3 golongan tadi. Yang Jibril doa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aminkan. Ya Allah, ya Allah. Yang pertama apa? Saya ni mana-mana tempat saya pergi ceramah, kalau ada orang perempuan saya jadi semangat lebih. Bukan sebab nak gatal, tak. Sebab ramai akak-akak kita yang suka ambil nota, dia ambil nota. Jadi sebagai penceramah, bila nampak orang tulis nota, dia jadi excited, jadi semangat nak share. Oh perempuan.
Kalau orang lelaki biasanya dia terus hafal. Itu kelebihan orang lelaki. Yang pertama, amin tak dia apa? Orang yang sempat Ramadan tapi tidak mendapat keampunan Allah. Yang kedua, amin tadi seorang yang sempat mak ayah masa tua ataupun salah seorang tak menjadi tiket untuk bawa ke syurga. Yang ketiga, seorang yang disebut nama Rasulullah dia tidak selawat. Kata dah orang lelaki hafal. Orang lelaki dah hafal dah. Jadi alhamdulillah, kita berapa hari lagi nak masuk bulan Ramadan? Allahu Akbar. Kita telah melalui 2 kali Ramadan yang lain sikit dalam kehidupan kita. Yang paling istimewa Ramadan tahun 2020 itu. Seingat saya, setiap kali datangnya bulan Ramadan, sebelum 2020 lah, 19, 18, 17, 16, 15 dulu lah, setiap kali datang Ramadan akan timbul satu isu utama. 8 ke 20? 8 ke 20? Khilaf isu ni timbul. Tapi Ramadan 2020 ijma' 8. Terutamanya Tok Iman 8. Idza ja'ul huwallah, idza ja'ul huwallah. Alhamdulillah. We will miss that moment. Kita akan merindui saat itu. Dan yang paling rindu saat itu para isteri dan para anak. Sebab orang perempuan ada yang sempat datang tarawih masjid, ada yang tak sempat. Ni Ramadan akan datang ni, dia akan teringat ustaz tarawih dengan suami, dengan anak-anak kat rumah. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala hantar kita dengan ujian. Orang beriman dia sentiasa bersangka baik dengan Allah. Apa yang berlaku, dia akan kata insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Orang beriman akan sentiasa mencari hikmah-hikmah di sebalik apa yang berlaku. Minta maaf saya tanya, ada tak jemaah masjid kita ni yang Allah uji dan Allah jemput dia menghadap ilahi buat selama-lamanya yang berkait dengan Covid? Ada tak jemaah kita? Maksud saya meninggal disebabkan Covid, ada tak? Tak ada? Tak ada Tapi ada tak jemaah masjid kita ni yang positif Covid sekarang dah sembuh, ada tak? Cuba angkat tangan. Tak usah malu. Cuba angkat. Emosi. Tak nak dekat. Lagi boleh tak angkat tangan? Ramai. Belah muslimat ramai. Ingat tak masa kita positif, baru masa tengah kuarantin, doa kita macam mana? Allah. Solat kita macam mana masa tu? Ada yang kata ustaz, masa saya positif saya stage 3 ustaz, ada yang stage 4, ada yang ditidurkan, sekarang sihat balik dah. Nafas tak lepas ustaz, sakit badan. Masa tu ustaz, doa khusyuk ustaz, keluar air mata, ingat dosa-dosa, zikir doa. Rupanya masa sakit tu doa istimewa ustaz. Dan sekarang macam mana? Sembuh dah. Doa kurang khusyuk balik dah ustaz. Itu tanda Allah sayang kita. Bila Allah hantar masalah, sama ada sakit ataupun masalah dalam kehidupan, sebenarnya tanda Allah sayang kita. Allah nak menjentik hati kita supaya lebih dekat dengannya. Lepas tu orang-orang yang positif Covid, kemudian sekarang sihat dah, saya selalu sebut this is the chosen. Insan-insan terpilih yang Allah pilih. Kita sendiri tahu macam mana zikir dan doa kita masa kena baru ni. Maka kita sebutlah alhamdulillah kau pilih aku ya Allah, dan alhamdulillah aku masih hidup lagi hingga ke saat ini. Tadi imam kita baca doa, baballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Nanti kena minta 3 doa sekarang. Yang pertama, balighna Ramadan, ya Allah sampaikan panjang umur aku sehingga Ramadan. 1.
Yang kedua kena minta, dan jadikan aku orang yang beribadah sebaik mungkin dalam Ramadan. Yang ketiga kena minta juga, dan terimalah ya Allah ibadahku itu nanti. Kita kena minta 3 sekarang. Dan kalau boleh, kita tak nak, kita aminkan doa imam saja. Kalau boleh setiap kita ada doa sendiri, minta berkait dengan nak sampai Ramadan ini. Maksud saya, masa kita sembahyang sunat tu, ataupun kalau hari kebetulan sembahyang kat rumah, biar kita minta sendiri. Minta apa Ustaz? Tak tadi dah. Dah saya tak apa ingat balik-balik ni Ustaz, balik-balik Ramadan. Bahasa Melayu je. Ya Allah, panjangkanlah umur aku biar sempat dengan Ramadan ya Allah. Dan berilah kekuatan untuk aku beribadat nanti sebanyak mungkin ya Allah. Dan terimalah ibadatku nanti. Minta 3 ni. Biar kita sendiri-sendiri. Yang kita aminkan untuk imam ni, ya, okey. Tapi biar ada masa untuk kita sendiri-sendiri minta. Okey. Saya nak mulakan macam ni. Bila Ramadan semakin hampir, manusia ada 2 golongan. Ada golongan yang sedih, muyuk-muyuk. Muyuk dia, muyuk. Muyuk ni bahasa muyuk, tahu tak muyuk? Orang Terengganu sebut muyuk. Perak dia sebut apa? Muyuk, ceroy. Dia macam muram. Ada golongan yang muram, sedih, tak happy. Dan ada golongan yang gembira dengan kehadiran Ramadan. Macam mana jemaah masjid kita? Gembira ke sedih? Gembira? Alhamdulillah. Siapa dia golongan yang sedih dengan kehadiran Ramadan? Ahli maksiat. Ahli maksiat dia sedih. Allah, masuk bulan puasa dah. Nak ajak pergi dating pun girlfriend kata Ramadan tak payah dating lah bang. Ahli maksiat dia susah hati. Ramadan, Allah, tak boleh nak karaoke dia kata. Ahli maksiat dia akan sedih dengan kehadiran Ramadan. Siang tak boleh isakok. Ni ada skrin tadi, ceramah bila berhenti merokok esok. Okey Ustaz, saya akan berhenti merokok siang hari Ramadan dia Ustaz. Tak aci siang saja. Ahli maksiat tak boleh nak couple, tak boleh nak dating. Ya rasuah pun. Ya biasa bagi you tender itu 2 juta, tahun ni 3,5 juta, takkan tak ada duit raya kot. 30-40k pun okey. Okey, boleh. Tapi duit tu jangan bagi sekarang lah, bagi lepas raya. Ramadan ni haram rasuah. Tak baik rasuah bulan Ramadan lepas raya, okey. Cash tau, jangan transfer. Ahli maksiat dia tak happy dengan kehadiran Ramadan. Pelbagai jenis yang maksiat. Yang ada bahasa apa sebut sekarang, membawang ke apa? Yang mengumpat. Ramadan datang pun dia tak enjoy mengumpat. Jiran saya tu kan, dia dengan suami dia kan, yang sebelah ni kata, tak nak lah, saya tak nak cakap lah orang kita puasa ni, tunggu lepas maghrib boleh? Cakap gitu. Lepas maghrib dia tak rancak sana rancak sini maksiatnya. Bila masuk Ramadan, ahli maksiat tak happy. Sebab tu kita harap kita menjadi orang yang gembira dengan kehadiran Ramadan. Tapi golongan gembira pula, dia ada kategori dia lagi. Ada kategori gembiranya, Allah, bestnya Ramadan. Tahun ni target 5 kilo nak kurang. Dia gembira dengan Ramadan tu kilo dia. Tahun lepas dapat kurang 3, tahun ni nak kurang 5 kilo. Ada? Dia happy Ramadan sebab kilo je. Yang macam tu kita doakan lepas raya naik 12 balik nanti. Sebab tak ikhlas. Ustaz, tak boleh ke? Tak boleh ke Ustaz? Kalau Ramadan memang saya nak niat sihat, kurang kilo tak boleh, tak salah, tapi jangan nampak itu saja.
Jangan kita gembira sebab kilo semata-mata. Tak. Itu adalah sampingan. Satu kategori. Ada kategori gembira Ramadan sebab bisnes dia 4 kali ganda sale daripada bulan-bulan biasa. Saya jual nasi belauk, pelik juga. Bila musim Ramadan, nasi belauk, kuih yang tak pernah ada jadi ada. Bulan tu bulan tak makan. Ustaz, saya jual air soya je Ustaz. Bulan biasa 3,000 untung. Bulan Ramadan 15,000. Jadi ada orang yang gembira dengan kehadiran Ramadan, dia duk bikin duit semata-mata. Salah ke Ustaz saya nak niaga? Tak salah. Tapi kalau nampak Ramadan, nampak duit, rugi lah dia, rugi. Dia gembira sebab niaga dia. Dia jual baju Melayu, dia jual kopiah, dia jual kurta, dia jual telekung. Nampak Ramadan sale tinggi. Tak salah berniaga, teruskan. Tapi jangan nampak itu sahaja dalam bulan Ramadan. Ada golongan fakir miskin, dia happy Ramadan sebab banyak makan free. Oh, Ramadan Ustaz, kita orang anak yatim Ustaz, tiap-tiap hari jadual buka kat hotel. Tak salah, itu rahmat Allah. Itu rahmat. Tapi nak beritahunya, gembira kita jangan nampak itu saja. Ustaz, saya rasa susah Ustaz, Ramadan kau bagi duit banyak. Alhamdulillah. Tapi jangan nampak itu sahaja. Dan ada insan yang gembira dengan kehadiran Ramadan sebab dia kata, Allah, aku sempat lagi. Inilah peluang untuk aku tambah pahala. Inilah peluang aku ni banyak buat dosa, aku target. Esok nak dengar ceramah berhenti rokok, Ramadan ni stop terus. Baru tadi baru saya jumpa ada seorang sahabat. Dia ni biasa bawa orang pergi umrah. Ustaz, itulah ada air Zam-Zam. Saya kata Alhamdulillah ada air Zam-Zam dapat minum. Bagi tahu sahabat, niat air Zam-Zam ni kita kena niat sebab Nabi Muhammad pesan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam kita niat masa nak minum tu. Lalu sahabat ni ustaz ni, dia kata saya berhenti rokok, minum air Zam-Zam Ustaz. Minum air Zam-Zam niat nak berhenti rokok, minum air Zam-Zam niat nak berhenti rokok. Lama juga akhirnya baru berjaya. Subhanallah. Yang penting kena ada niat nak berhenti rokok tu. Boleh niat sekarang malam ni, boleh. Ramai angguk, mana ramai Ustaz tu. Allahu Akbar. Kita masuk cerita lain sikit lah. Sebab saya tertarik dengan tajuk ceramah tadi. Ada seorang syekh masih hidup lagi di Riyadh, Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Dia cerita, dia kata dalam satu bulan Ramadan dia ada satu program TV live itu dibuat selepas tarawih dalam hotel yang background dia cermin, live, nampak orang sedang tawaf di bawah sana. Ni sebelum Covid ya, maknanya dia buat program live, shooting tu dalam hotel, memang haram view, nampak orang tawaf. Saya tu ceritalah bab Ramadan, bab keampunan, bab zikir, bab rahmat Allah. Bukan saja moderator menangis, kameraman pun duk tu air mata. Habis program live malam lah kata apa, Syekh ni kata, moderator pun terima kasih, kameraman meluru ke arah Syekh. Syekh terima kasih lah Syekh, terima kasih Syekh, aku cukup terkesan malam ni Ramadan. Tangan pegang rokok kameraman, terima kasih lah Syekh, cukup terkesan Ramadan lah masa untuk kita berubah. Ramadan lah betul Syekh cakap rahmat Allah, kita banyak dosa. Pegang rokok ni, Syekh pun tengok rokok tangan. Syekh kata Alhamdulillah, jasa kamu pun banyak, kamu tolong pegang kamera, baru program ni menjadi elok. Alhamdulillah Syekh, aku harap dapat pahala juga, tumpah rahmat. Syekh kata, boleh tak saya nak nasihat sikit? Syekh bagi tahu je apa Syekh bagi tahu Syekh. Ramadan ni saat untuk kita berubah, cari rahmat Allah. Syekh sebut dah, Syekh nasihat lah, saya nak sangat dengar. Berkenaan dengan rokok tu, Syekh bak rokok jangan cerita banyak.
Rokok Syekh tak payah cerita. Mak saya, ayah saya dah 30 tahun tak. Tadi kau kata boleh nasihat tentang rokok. Syekh bab rokok, Syekh jangan cerita banyak kat saya. Syekh doa. Ramadan ni mustajab doa. Syekh doa je. Doa biar saya berhenti rokok ni. Ya Allah. Syekh pegang tangan dia, tarik dia dekat cermin tadi, tunjuk. Kamu nampak tak orang sedang tawaf? Nampak Syekh? Nampak tak ada orang sedang bermunajat berdoa tu? Nampak tak? Nampak. Kenapa dia orang khusyuk agak-agak? Kenapa? Syekh, ini Ramadan, ini Masjidil Haram, malam-malam akhir, doa mustajab Syekh. Syekh doalah juga saya berhenti rokok Syekh. Syekh kata okey, aku doa. Aku doa, kau aminkan. Boleh Syekh, boleh. Syekh doa, Syekh doa. Tak payah nasihat, Syekh doa je. Syekh angkat tangan, dia angkat tangan. Ya Allah, ampunilah sahabatku ini, amin. Ya Allah, rahmatilah sahabatku ini, amin. Ya Allah, kurniakanlah anak-anak yang saleh padanya, amin. Ya Allah, tambahlah rezekinya, amin. Ya Allah, tempatkanlah dia dalam syurga, amin. Ya Allah, kurniakanlah Lailatul Qadar padanya, amin. Ya Allah, rahmatilah diri dan keluarga, amin. Ya Allah, berkatilah segala urusan hidupnya, pemudahkan usahanya, amin, amin, amin. Hujung doa, saya kata, ya Allah, sekiranya dia berhenti saat rokok, makbulkanlah doa. Kalau tak berhenti rokok, jangan bagi satu pun yang doa tadi, ya Allah. Dia menangis, dia lari keluar, tinggal kamera kat kawan-kawan, lari, tak balik-balik. Saya kata, ya Allah, kalau dia tak berhenti rokok, jangan bagi satu pun yang aku doa tadi. Lari keluar. Lepas tu Syekh kata, aku doa dia pun lari, tak balik-balik. Tak balik, lepas sudah kawan dia bawa balik lah, kru-kru yang lain bawa balik. Kata Syekh, masa berlalu sekitar 7 bulan. Syekh ni dia banyak program TV. Aku ada belum beberapa program, tapi 7 bulan selepas Ramadan ada satu program TV macam biasa. Bila aku sampai, ada seorang datang meluru ke arah aku, bersalam dan peluk. Syekh ingat tak lagi saya? Syekh ni dia jumpa ramai orang. Sebab itulah kalau jumpa ustaz-ustaz, jangan tanya, ustaz ingat tak saya? Jangan. Kena bagi tu, ustaz kita jumpa kat Masjid Bandar Universiti dulu, ustaz datang sebelum Ramadan. Saya lah tu. Kan senang. Tapi orang ni datang peluk Syekh tu, Syekh ingat tak lagi saya? Syekh kata, siapa yang saya banyak tempat saya pergi, ramai orang saya jumpa. Siapa? Syekh yang bulan Ramadan dulu, yang Syekh doa rokok tu. Apa khabar kamu? Macam mana kerja? Macam mana anak-anak? Macam mana? Dia tak jawab. Syekh tanya, dia tak jawab. Macam mana anak-anak? Macam mana kerja? Macam mana kerja semua? Syekh, demi Allah, sejak malam tersebut saya tak isap walaupun sebatang rokok dah hingga ke saat ini. Syekh, terima kasih, tolong doakan saya. Allah. Semalam ni kita boleh doa gitu ke? Allah Akbar. Ambillah kesempatan Ramadan. Tanah niat. Kesian kat isteri kita yang isap rokok. Isteri ni dia tak tahan bau pun, nak buat macam mana laki aku. Kita sendiri duduk kat sebelah dia, dia nak mutah bau. Pasanglah niat nak berhenti Ramadan. Ya Allah, minta dengan Allah. Kadang-kadang kita tu tak nak berhenti. Apa hal pula ceramah rokok malam ni Ramadan balik. Sebab apa sebenarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datangnya Ramadan, ni maksud hadis, apabila datangnya Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu syurga, terkunci pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Allahu Akbar.
Apa maksud terbuka pintu-pintu syurga? Apa maksud dia? Maksudnya amal soleh sikit, pahala jadi banyak. Maksudnya terbuka pintu syurga, bila datang je Ramadan, kita jadi semangat nak buat amal soleh. Tak percaya? Malam ni lepas sembahyang Isyak, kita sembahyang sunat 2 rakaat kan? Lepas tu boleh tak kita sambung 4 rakaat lagi? Boleh tak? Boleh. Kita sembahyang malam ni 6 rakaat boleh? Boleh Ustaz, tapi tak apalah, Ustaz buatlah dulu. Kita rasa macam paling banyak pun kita tambah sembahyang witir lah. Kita lepas sembahyang Isyak nanti, nak sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas sembahyang sunat 2 rakaat tu kita buat solat hajat lah sikit, separuh dah balik. Tapi tiba-tiba bila datang Ramadan, kita tambah 8, 11 atau 20 lagi. Okey? Subhanallah. Subhanallah. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Jiwa manusia terdorong untuk buat kebaikan, buat amal soleh. Buat sikit pahala banyak. Datang je Ramadan. Tadi dah sebab tu saya kata, kita balik sikit bab rokok tadi. Ada lagi rokok. Tak contoh lain boleh tak? Kebaikan itu aku tak nak dah buang duit. Kerja letih-letih, niaga dapat untung, bakar duit. Cuba ambil duit tu, cucu api cucu bakar tu. Kalau nak buat gitu Ustaz, dia tukar je, tukar pada rokok. Cuba kita try sekali, gulung-gulung duit RM20 tu. Dan ni berapa sekotak sekarang? Cik buat tak tahu. Buat tak tahu. Gulung bakar, gulung bakar. Bodoh. Letih kerja, stres, niaga dapat untung, susah bakar. Futihat, terbuka pintu-pintu syurga. Aku tak nak buat dah, aku nak buat kebaikan. Ghulqat abwabun nar, pintu neraka terkunci. Tadilah orang nak buat dosa tak semangat, nak karaoke pun karaoke cuti sebulan, nak buat maksiat tak jadi, tu kunci pintu neraka. Dan syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Ustaz, tak kata Ramadan syaitan dibelenggu. Saya baru beli selipar baru, semangat nak tarawih. Turun tak ada lah selipar. Dan ni syaitan mana? Sebab itulah Allahu Akbar. Siapa yang buat benda jahat dalam bulan Ramadan, ketahuilah itu jahat diri kita. Siapa lagi? Kalau musim sekarang, kita bangun subuh, kita tak sembahyang subuh tengok bola, tak sembahyang subuh besok, kita boleh kata lagi syaitan lah punya pasal ni. Tak tutup aurat, keluar, dia kata syaitan lah yang pengaruhi saya. Bila bulan Ramadan, syaitan dah dibelenggu, kena gari dah. Yang awak tinggal sembahyang lagi, yang awak maki hamun isteri awak lagi, yang awak tipu lagi meniaga, syaitan tak ada. Itu siapa tu? Itu jahat kita dah. Itu jahat kita. Ulama sebutlah istilah itu nafsu kita. Tapi saya nak sebut itu jahat kita dah. Bukan syaitan dah. Dan ini memang perkara-perkara ajaib yang berlaku dalam bulan Ramadan. Jumpa tak? Ada orang yang puasa tapi tinggal solat. Ada tak? Ada tak? Dia puasa, subuh tak sembahyang. Weekend. Sahur bodak, subuh bodak. Siang tu dia puasa. Dia puasa, maghrib dia tak sembahyang sebab customer ramai. Dia berniaga, maghrib, azan maghrib dia dengar, dia bagi tahu customer, kejap sunat berbuka awal. Dia pun ambil kurung makan, sembahyang maghrib dah. Ada tak jumpa orang yang puasa tinggal salat? Ada tak? Ada. Siapa biasa buat? Cuba angkat tangan. Perkara-perkara ajaib. Dia puasa tapi aurat tak tutup. Niaga kat bazar Ramadan dengan seksi dia pakai. Tok Bilal datang nak beli kuih, tengok kuih bawah, kuih atas, kuih bawah, kuih atas. Jadi awak puasa, aurat awak dedah. Bukan saja awak tu berdosa, awak mengurangkan pahala orang lain. Kena ingat ada dua. Satu membatalkan puasa, satu lagi membatalkan pahala puasa. Dia puasa. Ini kena hati-hati. Dan tu Ustaz,
Ustaz kata syaitan dah tak ada kena penjara tu, kenapa ada? Jahat diri kita lah tu. Ketahuilah itu jahat diri kita. Kalau masih ada lagi yang buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Bila datang Ramadan, terbuka pintu-pintu syurga, terkunci pintu-pintu neraka dan syaitan dibelenggu. Ustaz, tiap-tiap tahun kita dengar baca hadis ni, dekat Ramadan dengar, betul lah tu. Habis malam ni dengar lagi. Ya, repetition is mother of knowledge. Kena ulang. Biar melekat dan menyebabkan kita bersungguh nak buat benda tu. Itu tujuan kita ulang. Dan saya apabila menyebut berkenaan dengan Ramadan, kita kena ada satu perasaan bersungguh untuk kejar kelebihannya. Bagi satu contoh senanglah. Kalaulah kita diberi masa 1 jam dibawa masuk ke sebuah bank. Anda diberi masa 1 jam nak ambil duit dalam bank ini sebanyak mungkin. Masa sejam. Nak ambil duit sebanyak mungkin, tapi dalam masa sejam. Halal, awak diizinkan. Sejam je masa, ambillah sebanyak mungkin duit dalam bank ni. Ada tak kita balas WhatsApp lu kejap, 50 minit lagi, jap nak buat status Facebook jap, 40 minit lagi, kawan sekolah dulu komen, ni like pula, dia share lah, setengah jam lagi, minum air lu. Ada tak orang gitu? Anda diberi masa 1 jam, boleh ambil duit sebanyak mungkin. Ada tak nak main WhatsApp, nak main Facebook lu? Ada. Kita akan ambil lah. Kalau kita diberi masa 1 bulan untuk ambil sebanyak mungkin pahala dalam bulan ni, kita boleh main telefon, kita boleh tengok bola, layar, tengok drama dulu, lepak dulu. Sebulan ni masa cukup cepat berlalu. Perasan tak? Kita kali pertama lockdown dulu, kena duduk rumah, Covid keluar, 2 tahun dah. Masa 2 tahun dah berjalan sekejap je. Ayolah ustaz, anak saya dah sekolah menengah, itu sekolah rendah lagi. Masa berjalan begitu cepat. Sebab tu saya buat contoh, masuk bank sejam, Ramadan ni sebulan. Percayalah, esok masuk Ramadan sekejap kita dengar, separuh dah. Masuk Ramadan, rasa macam baru. Dah baca witir, dah baca kunut masa witir kan? Masa witir baca kunut kan? Dah 10 hari dah. Masa begitu cepat. Sejam kita akan bersungguh nak ambil sebanyak mungkin duit, sebab kita nampak nilai duit itu. Setakat mana sebulan kita nak ambil sebanyak mungkin pahala. Kalau kita bismillah. Ya. Kalau kita sekadar perumpamaan lah saya buat, sebulan tu sekejap sangat masa akan berlalu. Jadi setakat kalau tadi sebab kita tahu nilai duit itu, jadi kita akan bersungguh ambil sebanyak mungkin. Sebab itulah Ramadan kita perlu masuk dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan tahu nilai Ramadan. Bagaimana kita tahu nilai duit, kita akan bersungguh ambil. Sekarang ni dengan ilmu kita akan tahu nilai Ramadan, kita akan bersungguh ambil pahala. Sebab masanya sebulan. Dan sangat laju masa itu akan berlalu. Sangat-sangat laju. Okey. Di atas muka bumi ni, kat mana tempat yang mustajab doa? Kat mana? Yang paling mustajab, sangat mustajab. Kat mana? Multazam. Lagi? Raudah, Masjid Nabawi, Multazam, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni tempat yang sangat mustajab. Siapa sini boleh pergi tiap-tiap tahun? Ada tak?
Mungkin ada seorang dua sebab dia kerja mutawif. Mungkin ada yang kerja pilot boleh pergi lah. Tapi semua kita boleh pergi ke tiap-tiap tahun Mekah Madinah ni. Mungkin ada seorang dua dia duit banyak. Tapi kebanyakan kita tak semua orang boleh pergi tiap-tiap tahun. Mungkin sebab tak cukup duit. Ada orang duit ada tak cukup masa, tak boleh tinggal urusan. Ada orang tak sihat. Kita tak mampu nak pergi ke tempat mustajab setiap tahun, maka rahmat Allah ganti apa? Tak boleh pergi ke tempat mustajab setiap tahun, lalu Allah bagi tak nampak mulut gerak redak ni dalam mah. Senyum ke marah tak tahu ni. Kita tak mampu nak pergi ke tempat mustajab setiap tahun, maka Allah bagi masa mustajab. Ramadan. Masa yang mustajab ini, Ramadan ini, orang kaya dapat tak Ramadan? Miskin dapat tak? Orang tua dapat tak? Orang muda dapat tak? Orang sihat dapat tak? Orang sakit? Inilah rahmat Allah. Bila datangnya Ramadan ini waktu yang sangat mustajab doa. Sebab itulah di celah-celah ayat yang mewajibkan puasa kita selalu dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di celah-celah itu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di ayat wajib puasa, cerita puasa, pak masuk ayat doa. Muhammad, sekiranya hamba-Ku bertanyamu tentangku, maka aku terlalu hampir, aku perkenankan doa hamba-Ku yang berdoa. Maka berdoalah. Ulama sebut kenapa dalam cerita bab puasa Allah selit bab doa. Nak beritahu kepada kita bahawa antara satu ibadah yang sangat istimewa dalam bulan Ramadan, ibadat yang namanya doa. Berdoa. Jadi kita tak mampu nak pergi ke Mekah Madinah, Allah bagi saat yang mustajab Ramadan. Ramadan pula secara umum, spesifiknya Nabi sebut lagi ada saat-saat yang mustajab doa. Tapi ya Allah, kalau ada orang yang ada rezeki lebih, ada duit lebih, ada kesempatan, kalau dapat menghimpun dua, berada di tempat mustajab pada waktu mustajab, Allah itu ni'mah. Maksudnya dia berada di Mekah, di Madinah pada bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, saya teringin sangat. Allahu Akbar. Pernahlah ada pengalaman dulu, tapi lama dah tak pergi Mekah bulan Ramadan, teringin sangat. Ya Allah, ni'mah. Tempat mustajab. Bayangkan Ramadan waktu mustajab. Ramadan mustajab, Nabi sebut spesifik lagi, lis-saimi da'watun la turaddu 'inda fitrihi. Bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak ditolak ketika hampir berbuka. Jadi bayangkan kita duduk di dalam Masjidil Haram, di hadapan Kaabah, air Zam-Zam, kurma, ketika saat nak berbuka puasa. Ya Allah, ya Allah. Tanamlah cita-cita. Yang buat bisnes tu, targetlah, aku nak untung banyak, nak rupa duit, nak pergi Mekah bulan Ramadan. Motivated kita, motivasi kita. Yang ada rezeki lebih, pergilah. Ustaz, saya duit lebih tapi tak sihat dah sekarang, Mekah dah pergi selalu. Belanja orang yang belum pernah sampai ke Mekah, sponsor dia orang, besar pahala. Allahu Akbar. Ini orang yang mampu menghimpun tempat mustajab pada waktu mustajab. Saya tak mampu Ustaz nak pergi Mekah. Kita ada waktu mustajab Ramadan yang kita akan masuk ke dalamnya nanti.
Memang waktu-waktu mustajab, waktu tarawih, setiap kali selepas solat fardu, waktu nak buka puasa, waktu sahur, waktu kita tahajud, ini waktu-waktu yang mustajab doa. Di siang hari pun mustajab. Antara doa yang tidak ditolak, lis-saimi hatta yuftir, orang puasa sehinggalah dia berbuka. Doa mustajab Ramadan ini. Kita tak mampu nak pergi Mekah, ambillah Ramadan. Ada orang, Ustaz, saya nak tunggu 10 akhir, Ustaz. Jadi 20 akhir dia main dulu. Orang kata, betul kan Ramadan kan Ustaz, 10 akhir kan? Saya nak tunggu 10 akhir. 10 akhir baru nak fokus. Datang malam 20, saya target Ustaz, malam-malam ganjil je saya nak fokus. Tunggu malam ganjil pula. Dah malam ganjil duk buka tikar itan. Mana pokok pisang sujud tak lagi? Lailatul Qadar. Dia kata nak cari Lailatul Qadar, nak tunggu pokok kelapa sujud. Berat. Saya malam-malam saya itan Ustaz, pokok pisang, saya tengok matahari macam mana. Pagi esok saya tengok matahari. Dia sibuk benda tu. Fokus 30 malam, confirm dapat Lailatul Qadar. Tadi sejam kita masuk bank, kita ambil duit banyak sebab kita faham nilai ni. Kita tak bazirkan any single second pun. Sejam ni kita tak bazirkan pun langsung 60 minit. 60 kali 60 360 saat betul. 60 minit je kita tak bazir pun masa. Tapi Ramadan kita kata tunggu 10 akhir ya. Tunggu malam ganjil lah. Tunggu Lailatul Qadar lah. Tiba-tiba kita yang meninggal. Allah. Ada tak di kalangan kenalan kita ataupun saudara mara kita, Ramadan tahun lepas dia masih hidup, tapi sekarang dia sudah tidak ada buat selama-lamanya? Ada tak? Ada tak sama ada kenalan ataupun saudara mara kita, masa Ramadan tahun lepas dia tarawih, lagi tahun ni dia sudah meninggal dunia? Ada tak? Ada? Ada tak yang dalam masjid malam ni sekarang, Ramadan tahun depan dia dah tak ada buat selama-lamanya? Ada tak? Ada? Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan tak? Allah. Orang yang faham. Sebab tu kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan dengan ilmu dan kefahaman. Oh tak, saya dimaklumkan tadi 8.45. Tapi jam tu dah 8.45. Bagus jam tu lu cepat. Guna maghrib Ramadan nanti. Dimaklumkan ni untuk kutipan tabung pengurusan masjid, untuk Ihya Ramadan, majlis-majlis ilmu. Mana tabung? Kat mana tabung dia? Kabuk tak? Okey, mana tabung? Sila berjalan tabung. Ya Allah. Semua kapal ni tengok. Masya-Allah, masya-Allah. Tabung-tabung berjalan. Kita kena warm up dulu. Bulan Ramadan nanti kita akan pecut sedekah kita. Habis sekarang kita kena mula dulu sedekah sikit-sikit, berlatih untuk Ramadan. Adik-adik kita pecah-pecah, jangan jalan dekat-dekat, jalan jauh-jauh. Jalan jauh-jauh, pecah. Yang ada banyak bagi banyak, yang ada sikit bagi sikit. Yang kebetulan tak bawa duit, buat-buat letak tangan gitu je. Esok bagi tak apa, transfer tak apa. Yang boleh bagi malam ni bagi dulu. Tak bawa duit tak apa, jangan bimbang. Adik-adik duduk lama sikit depan pakcik tu. Selagi tak bagi jangan lari. Yang sebelah kau perempuan ada tak? Muslimah. Sebelah perempuan ada tak? Tak ada. 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 Oh, perempuan tak apa. Kalau tak ada duit pun bagi je lah, rantai pun tak apa, okey je. Ya Allah, Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemurah. Tapi bila datang Ramadan, pemurah Rasulullah berganda-ganda. Allahu akbar, Allahu akbar. Bagus dik. Ya Allah, ya Allah. Makin Malaysia seluar dia tu. Masya Allah. Jalan lagi dik, jalan lagi. Mari depan ni sikit. Mari depan ni. Mari. Ni hak dua orang tu mari depan.
Main-main depan ni. Sunat tak lagi ni? Dah sunat belum? Dah sunat? Bukti? Mai sini. Ustaz nak tumpah juga. Mai sini. Masya Allah. Okey. Asyik. Sunat dah? Betul? Ya Allah. Okey, jalan. Saya sebelum datang sini di Kuala Lumpur tadi, majlis launching, saya terlibat menjadi duta untuk kutipan dana membina sebuah masjid. Dia panggil Masjid Kombat. Kombat ni kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma. Jadi dia orang nak bina masjid, dia orang minta saya untuk jadi duta, kempen kat TV, radio, Facebook. Saya terlibat setahun, bermula bulan 10 tahun 2020 sehingga bulan 10 2021, tahun lepas lah. Masa bulan 10 tahun 2020, masa saya terlibat tu, duit ada 4.6 juta. Bulan 10 2020. Targetnya nak 20 juta. Sebab dia bina komplek, ada quarters, ada kedai, ada, memang komplit lah. Setahun, bulan 10 2020 ada 4.6 juta, nak target 20 juta. Subhanallah. Saya kata, berapa juta nak cari ni? 4.6 nak 20, 15.4. Musim-musim Covid pula. Alhamdulillah, bulan 10 tahun lepas, ketika saya last jadi duta tu, terkumpul lebih 19 juta. 19 juta. Kita pun tak tahu duit datang dari mana. Penyumbang lah. Saya selalu sebut apa? Masjid ni nak kutip duit pasti akan cukup. Dan masjid yang nak dibina ni insya-Allah pasti akan siap. Persoalannya masa siap nanti duit aku ada tak? Tuan-tuan perasan tak mana-mana masjid yang nak dibina, at the end masjid tu siap tak? Soalan paling penting, duit aku ada tak masa siap? Maksudnya duit aku ada tak dalam tu? Allahu Akbar. Masya Allah. Ada seorang penyumbang Cina masuk Islam. Dia Ipoh, asal orang Ipoh. Dia masuk Universiti Malaysia Kelantan tahun 2007-2008 dulu. Dia masuk Islam dan dia sempat jumpa almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Sempat rapat dengan Tok Guru pun. Tok Guru layan dia masuk Islam. Dia buat bisnes. Dia bagi sumbangan dengan jumlah yang agak banyak lah. Tuan-tuan agak berapa? Berapa ribu, berapa puluh ribu, agak-agak lah. Dia bagi 1 juta. Dia seorang. Saya tanya dia, 1 juta tu kosong tu berapa biji? 1 juta. Dia seorang. Dan rupanya masjid tadi launching tadi. Pemberita datang semua. Sebab saya duta, saya kena berucap sikit tadi. Lepas selesai tu baru datang sini. 1 juta. Dia seorang bagi 1 juta. Rupanya bukan masjid pertama yang dia bagi 1 juta. Dah 2-3 masjid dah dia bagi. Tu masa musim Covid je. Dia kata, Ustaz, sale saya 13 juta. 7 juta. Bagi 1 juta kat masjid. Tahun berikutnya bulan 12 kira 13 juta dah sale. Subhanallah. Ada cikgu pencen seorang, dia baru pencen, dia dapat duit apa tu orang pencen? Vaksinisasi. Duit itulah graduati ya. Dapat duit tu 200 ribu bagi. Gusar. Cikgu pencen dapat duit.
Oh kata cikgu, biasanya orang dapat duit ni kan orang pergi melancong kan, renovate chicken cabinet. Yalah nak letak chicken kan. Dia kedua ribu tak apa masih. Kita rasa cannot brain. 2,000. Yang seorang tu dia kata, tuan, saya bagi RM2 je. RM2 je. Tapi setiap hari dia buat standing instruction, transfer direct tu tiap-tiap pagi, sebab saya nak dapat fadilat Nabi doa setiap malaikat doa setiap pagi pada orang infak. RM2 setiap pagi. Ya Allah. Dan saya sendiri pengalaman sepanjang setahun ni pelbagai. Ada seorang ni saya tinggal dulu, sekarang ni saya tinggal di Shah Alam. Dulu saya pernah tinggal di Ceras. Dan masa tinggal kat Ceras tu adalah kuliah-kuliah kat surau. Jadi masa duk kutip dana ni, ada seorang pakcik call. Dia ni orang kat Ceras dulu. Dia telefon saya, Ustaz, ingat ada nak bagi sumbangan sikit, nampak Ustaz duk kempen banner masjid tu. Saya kata boleh pakcik, saya bagi direct lah nombor akaun, pakcik transfer direct lah, tak payahlah bagi kat saya, transfer direct lah ni nombor akaun. Okey Ustaz. Sekejap tu dia pun send slip, saya dah transfer ni Ustaz, saya forward kat Ustaz ni RM10,000. Pakcik ni, pakcik surau ni RM10,000. Saya pun tengok balik nombor WhatsApp dia, tengok balik gambar kan, gambar WhatsApp. Saya kata saya pun bising balik, pakcik, saya tengok pakcik yang jual santan ke ni dulu? Ya Ustaz, saya jual santan RM10,000. Kedai yang kecil je. Saya tengok balik gambar, ni pakcik yang jual santan dulu. Ya Ustaz, masih jual santan lagi sekarang, RM10,000. Saya pun duk cerita kat isteri saya, kata tengok ni, wah pakcik jiran ni kat surau lama dulu RM10,000 sana. Isteri saya kata, dah abang tu duk kempen-kempen, transfer lah juga. Okey. Kita pun transfer juga, tapi tak dapat RM10,000. Allah. Tidak tahu. Dia infak Ramadan. Ada orang yang Allah Ta'ala buka hatinya untuk buat pelaburan akhirat. Dia tak kaya pun, tapi jiwa dia, bagi dia inilah pelaburan yang dia nak buat. Nak bantu masjid. Masjid buka je nanti, siapa nak sponsor iftarus saim, untuk sehari masjid akan sediakan berapa ratus biasanya? 300 pack. Amount RM2,500 contohlah. Contoh RM2,500. Okey, saya nak ambil 3 hari. Kalau di saya lama dah tak pergi, tapi kalau di Singapura, bila kita pergi ceramah musim-musim sekarang ni, di luar masjid tu dia dah buat satu whiteboard putih besar, whiteboard. Dia akan tulis buka puasa contohnya $500, more $250. Dia akan buat ikut date 1 Ramadan sehingga 30 Ramadan. Orang datang ke pejabat masjid, okey saya nak ambil 3 hari untuk buka puasa, bagi $1,500. Dia pun tanda Sol. Jadi orang tengok, 13 dah habis, aku nak ambil. Jadi nampak di whiteboard tu, ada orang ambil untuk buka, ada orang ambil untuk more. Jadi orang nampak, menyebabkan orang jadi berebut. Ramadan tak masuk ke Ramadan, sold out dah. Ya Allah, kalah Singapura kalau gitu. Sini pun sold out dah. Allahu Akbar. Ustaz, kita orang buat lama dah. Okey. Tak payah cerita Singapura lah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fi amwalikum wa ahlikum. Moga-moga Allah Ta'ala berkati semua. Samalah ayat kita nak pakai. Ayat yang saya kata banner masjid tadi. Ayat apa kita nak pakai? 30 Ramadan dah sold out dah. Duit aku ada tak? Kepada yang belum ambil bahagian tu. Sebab itulah dalam surah Al-Munafiqun ayat akhir, ayat 10 tak silap saya, apabila adanya orang yang nak meninggal dunia,
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apabila datang ajal kak nak mati, adanya orang yang akan berkata, ya Allah, boleh tak tangguh sikit mati aku sebab aku nak sedekah. Dalam ayat tu sebut, Allah cerita adanya orang yang nak meninggal, dia request, dia minta dengan Allah tangguh kematian, dan dia sebut, ya Allah tolong tangguhlah kematian aku ni, ya Allah tangguh sikit sebab aku nak sedekah. Sebab apa dia tak sebut sebab aku nak sembahyang sunat? Dia tak sebut sebab ya Allah tolong tangguh aku mati, aku nak baca Quran. Tak. Ya Allah tolong tangguh kematianku sebab aku nak berzikir. Tak. Tapi Allah Ta'ala cerita, dia akan sebut, ya Allah tolong tangguh kematianku sebab aku nak sedekah. Kata ulama, sebab ramainya manusia yang tangguh sedekah dia. Dia tangguh. Ingat nanti untuk bulan Ramadan ni, sebelum mula Ramadan, ingat nak beli kurma, nak hadiah-hadiah kat jiran-jiran. Tapi dia tangguh. Dari minggu lepas dah niat. Isteri beritahu, bang, nak beli kurma tak bang, bagi kat jiran-jiran lorong kita ni bang. Okey. Dari minggu lepas dah isteri bagi tahu. Dia tangguh barang ni, tak boleh beli lagi. Bang, ingat nanti tahun lepas kita tak buat dah bang, tahun ni ada buka dah masjid tu untuk buat iftar tu bang, jom kita ambil. Okey. Penuh dah. Tak apa bang, kita cari masjid lain. Okey. Sampai hari ni dah. Amalan bersedekah, banyak orang bertangguh. Saya pun dan nak pergi mana tak ingat dah, dalam highway berhenti RNR nak buang air. Jadi kita pun nak cepat turun kereta, nak masuk tandas. Saya terlihat cleaner, makcik cleaner ni, kita tengok Allah. Teringat ke arwah mak kita. Tua dah dia ni tapi duk kerja lagi. Allah. Tengok dia tu teringat, ada duit sikit dalam poket ni. Nak pergi ke makcik ni, tapi kejap kena settle dalam tandas. Masa tu takut terkeluar kat situ pula. Tunggulah dulu makcik, kita settle dulu. Masuk tanda, buang air selesai, keluar, tak ada dah makcik tu. Teringat ayat Quran ni. Teringat Allah. Patut Allah Ta'ala kata, tangguh mati sebab nak sedekah. Aku tangguh sedekah tadi. Tapi ada sebab lah. Jadi jangan tangguh. Kita lepas. Allah. Apatah lagi bila datangnya Ramadan. Kadang-kadang kita teringat kat kakak kita, kat abang kita. Kakak kita suami dia baru meninggal, baru habis iddah. Kita teringat ke saudara mara kita yang susah. Jangan tangguh. Kak, abang, bagilah nak bagi kawan tu sikit, nak bagi duit raya kat anak-anak. Dan kita kalau kita nak sedekah, tak payahlah sebut, ambil lah ni sedekah tau. Tak payahlah sebut sedekah. Tetap kita akan dapat pahala sedekah. Nah ni duit apa pula ni? Duit raya. Raya apa? Tak Ramadan lagi ni. Tak apalah, ambil lah. Apa salahnya kalau kita sebut duit raya ni? Kan? Sebut. Ustaz, kalau kita sebut sedekah salah ke? Tak salah. Kadang-kadang kita jaga juga perasaan orang yang kita beri tu. Ramadan datang. Saya ada nak sebut, boleh sikit ya? Ada sampai pukul 9 bagi tahu. Saya sambung sikit ya. Antara perkara yang saya rasa saya nak highlight sikit. Saya sebut dua je lagi. Yang pertama, ada di kalangan kita yang sangat bagus melatih anak-anak puasa. Anak umur 6 tahun, anak umur 7 tahun, bagus. Ya, ada bagi hadiah lagi. Sehari berapa ringgit? 10? RM2? RM2 sehari? Ni untuk anak umur 6 tahun ke 16? RM2 sehari. Mungkin 6 tahun 7 tahun kecil lah, RM2 sehari. Bagus latih anak puasa. Ada isu juga timbul, boleh ke nak offer duit? Boleh, tak ada masalah. Umur 5 tahun 6 tahun. Jangan umur 22 tahun puasa sehari RM2. Anak-anak ni tak apa, nak hadiah game ke, cukup 30 hari nak beli
permainan ke apa ni, Lego ke, boleh, tak ada masalah. Tak rasuah ke ustaz? Bukan, nak latih dia, tak ada masalah. Ini syarat yang kecil-kecil tadilah. Ini bagus. Cuma ada satu masalah, problem. Dia bersungguh latih anak-anak puasa, tapi tak bersungguh latih anak-anak solat. Sebenarnya dia ada kesilapan tu sebenarnya. Dan kalaulah seseorang ini jenis orang yang jaga sangat solat, confirm dia akan puasa. Tapi ada orang yang puasa tinggal solat. Tadi kita bincang dah. Ada orang puasa tinggal, balik office nak cepat, boleh keluar awal, dia keluar pukul 4.30, tak sembahyang asar lagi kan, mangat balik singgah ada satu tempat wajib singgah. Mana? Bazar Ramadan. Kata beli barang, balik lepak lah, yang telefon tu terlelap, asal tak sembahyang. Tapi orang yang jaga solat, confirm insya-Allah dia akan jaga puasa. Tapi ada orang yang puasa tinggal solat. Kita latih anak puasa tapi tak sungguh latih solat. Biarlah dia makan sahur dah bang, biarlah dia nak tidur pun hari ni tak sekolah, tak main subuh. Buka puasa makan sedap-sedap, main mercun kejap, main game pula, tengok TV, tak sembahyang maghrib. Latih puasa itu bagus, tapi bila tak tumpu kepada solat, ini kesilapan. Jadi teruskan latih anak-anak puasa, dalam masa yang sama solat pun sangat penting. Satu. Yang kedua, apakah perkara begini. Kita baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana apa? Diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kamu yang wajib puasa? Siapa? Baca lama dah ayat ni kan. Ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Dalam syariat mereka, nabi-nabi terdahulu ada juga syariat puasa. Tapi ada satu perkara yang membezakan puasa umat Nabi Muhammad dengan puasa ahli kitab. Apa dia? Senang ngajar orang pandai dah ni. Nabi sebut dalam sepotong hadis baginda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Beza puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah bersahur. Allah ustaz, saya memang jenis kalau bulan Ramadan saya tak bersahur ustaz, jadi ahli kitab ke saya? Dia taklah jadi ahli kitab sebab tak bersahur, tapi tak comel lah kan. Kita nak buat sebaik mungkin ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ustaz, saya memang bulan Ramadan ustaz, kalau saya tak sahur saya okey, saya boleh pergi kerja, balik kerja ustaz, saya main badminton ni, saya okey, saya tak sahur pun saya kuat di siang hari. Salah pemikiran tu. Kita sahur bukan semata-mata untuk kuat. Untuk kuat tu nombor 5. Nombor 5. Nombor 1, sebab apa sahur? Sebab sahur itself adalah ibadah. Dalam bulan Ramadan ada ibadat namanya puasa, ada ibadat namanya tarawih, ada ibadat namanya tadarus, ada ibadat namanya infak, ada ibadat namanya sahur. Ini nombor 1 sekali, saya bersahur sebab sahur tu ibadat. Yang kedua, sebab apa sahur? Sebab sahur ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau puasa dia bersahur. Jadi sebab itu saya bersahur. Tak makan nasi kandar pun tak apa. Kan kurma minum air, baik. Yang ketiga, sebab Nabi janji, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah sebab barakah sahur.
Kejutkan anak-anak yang berlatih puasa tu, dia dapat barakah. Waktu sahur, waktu mustajab doa. Yang keempat, sahur. Moga-moga menambah kekuatan kita di siang hari. Nombor 5. Boleh tak saya nak ajak semua yang ada dalam masjid malam ni, ni buat live ke apa? Yang tengok live, ada orang tengok tak? Tekan butang share. Boleh tak saya nak ajak semua kita berazam Ramadan tahun ni tak nak tinggal, bukan tak nak tinggal puasa, tak nak tinggal puasa. Akan ada nak tinggal puasa belum ni. Tak nak tinggal sahur, insya-Allah. Nak cari barakah. Hablah no jelah adalah cuti semester dia tu. Orang perempuan, ibu-ibu, para isteri yang uzur tak puasa, ini hebat orang perempuan. Saya ni kalau cerita bab sahur memang kita respect para isteri. Allahu akbar. Subuh berapa sekarang? 6.10. Para isteri subuh pukul 6.10. Orang perempuan bangun pukul apa Allah pukul 4. Ya Allah. Suami bangun pukul apa? 6. Orang perempuan kena faham, suami ni dia mengamalkan sunat sahur lewat. Itu hebat orang perempuan. Cuma akak-akak, kadang-kadang orang perempuan dia tak puasa orang itu, tapi bangun waktu mustajab doa tu. Itu waktu mustajab. Kalau boleh bangun ke 4:30 tu sebelum masuk dapur, semayang dulu 2 rakaat, 4 rakaat. Itu waktu mustajab. Allah. Ni tidur dengan baju kelawar, baju tidur dengan rambut macam Dracula tu, masuk dapur tersedung pula, lemak je. Suami bersahur pagi tu, masuk habis dalam. Itu waktu mustajab doa. Orang perempuan yang tak puasa hari tu boleh tak berdoa? Orang perempuan yang uzur, dia bangun sedia lauk, panaskan lauk untuk suami, untuk anak-anak, boleh berdoa tak? Boleh berzikir tak? Boleh baca Quran tak? Tak boleh. Ngangguk juga. Maknanya boleh berzikir, boleh berdoa. Itu waktu mustajab sahur. Okey, satu lagi kes. Ini biasa berlaki. Terawih, more, itulah malam tu ada lawan bola sikit. MU lawan Liverpool lalu. Adik pukul 11 lepas maghrib singgah kedai mamak. Tengok malam tu bola. Sambil tengok bola, order nasi goreng. Pukul 11.45 makan nasi goreng. Tak tengok bola ni. Lepas tu dia pun niat, nasi goreng, ya Allah, kira sahur lah ni. Pagi esok dia bangun pukul 6 suku, mayang subuh pergi kerja. Dia niat dah malam sahur. Dapat tak pahala sahur? Dia niat dah. Maknanya masa dia makan tu dia niat consider sahur. Dapat tak pahala? Dia niat sahur tu? Dapat? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan berdasarkan niat. Sekarang ni masa dia makan si goreng tu, dia niat. Okey. Dapat pahala tak? Dapat pahala sahur tak? Ada yang giling, ada yang angguk, ada yang play safe. Dia buat mikir gitu. Jawapannya senang je. Lepas isyak nanti kita solat duha 2 rakaat. Boleh? Boleh tak? Main duha lah, niat ikhlas. Boleh tak? Apa tak boleh? Sebab bukan waktunya. Jadi pukul 11 malam makan nasi goreng itu bukan waktu sahur, walaupun niat ikhlas. Walaupun lepas isyak nanti ikhlas 18 kilo ikhlas dia sembahyang duha. Sah tak? Tak jadi. Jadi pukul 11 dia makan nasi goreng, walaupun dia niat ikhlas, dia tak dapat pahala sahur. Yang makan pukul 11 tu apa?
Ha? Saya rasa bukan suffer. Suffering. Sistem pengadaman kita suffer. Tak sihat makan nasi pukul 11.30. Tak sihat. So bangunlah sahur. Itu waktu mustajab. Barakah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejutkan anak-anak kita di negeri China, musim Ramadan dia cari rumah yang cerah sebelum subuh. Itu tanda orang Islam bangun makan sahur. Dia ganggu. Allah, kita selimut je yang ganggu. Allahu akbar. Tanam azam. Aku selama ni puasa, malam kalau mungkin ada yang biasa dengar dah ataupun mungkin yang baru pernah dengar, ini hadis Nabi sebut tadilah. Beza puasa ahli kitab dengan beza puasa umat aku ialah dengan bersahur. Ustaz, saya tak selera ustaz nak makan. Tengah tidur bangun tak nak makan, tak selera. Cukup kita minum air segelas. Makan kurma, energi. Energi. Dapat pahala sahur ustaz? Dapat. Saya tak nak makan kurma ustaz. Saya nak makan apple. An apple a day keep a doctor away. Okey lah. Ya Allah, bismillah. Boleh. Minum air makan apple boleh. Ya. Jadi ini hidupkan sunnah sahur. Suami-suami, ayah-ayah, kejutkan anak-anak. Biasanya untuk bangun sahur sebenarnya siapa yang terjaga dulu? Isteri ke suami? Suami. Dia kejutkan isteri. Bangun-bangun dia siap sahur, dia tidur dulu kejap lagi. Kan? Bagus suami. Bangun-bangun sahur. Pergi panah laut. Allahu akbar. Hidupkan sunnah sahur. Kejutkan anak-anak. Itu waktu yang mustajab. Itu waktu mustajab. Tak ada dah kita nak bangun sebelum subuh. Tak ada dah. Bulan lain Ramadan. Dan ada satu lagi dan. Tapi ni di Ipoh tak tahulah. Hari tu ada flight Air Asia pukul 5 pagi. Awal-awal nak pergi K-pop. Itu awal lah bang. Kalau tak kau lupa lah pergi K-pop. Ramadan sahur biar jadi sinonim. Aku azam tahun ni aku tak nak dah puasa. Nabi kata beza puasa umat Nabi dengan ahli kitab sahur. Aku nak sahur. Apa makan sikit. Makan kurma, energi. Kurma ni istimewa juga. Belilah kurma Ramadan. Orang Melayu kita ada sebahagiannya kurma dia berbuah bulan Ramadan je. Tapi alhamdulillah sekarang ni banyak dah supplier kurma. Makanlah kurma, bagus. Kalau ada isteri-isteri yang mengandung, belilah kurma. Suami suruh isteri pilih. You pregnant sekarang, awak mengandung, awak nak kurma mana? Boleh buat gitu? Masalah kat ustaz, dia pilih yang mahal ustaz. Tak apalah, untuk isteri dan untuk baby dalam sangat baik. Orang mengandung makanlah kurma. Ketika Maryam syarat mengandung Nabi Isa alaihi salam, bahkan masa sakit nak salin tu, construction tu, buat bangunan, contraction lah ustaz. Masa contraction tu Allah Ta'ala kata wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Allah suruh Maryam pegang pokok kurma, goncang. Nak kira energi orang contraction nak pegang pokok kurma mana boleh. Tapi Allah suruh ikhtiar, wal baqi ala Allah, balance baki serah pada Allah. Maryam buat, Allah Ta'ala gugurkan buah kurma. Allah Ta'ala sebut kuli, makanlah buah kurma tu. Untuk orang mengandung sangat-sangat baik. Kalau boleh masa contraction, masa sakit tu makan juga. Sakit tak nak makan macam mana? Kan orang contraction tu dia sekejap masa tenang tu makan. Secara saintifik, fruktos, glukos yang ada dalam kurma tu dia supply energi segera kepada badan. Yang masa nurse duduk cakap tu kan, push. Jadi perlu tenaga. Kurma adalah supplier tenaga segera. Makan kurma. Ada seorang akak tu, ustaz, tak naklah kalau saya mengandung, saya tak naklah makan kurma.
Saya kata sebab apa kak? Tak naklah ustaz, nanti baby keluar warna kurma. Kita kata kak, sahabat-sahabat kita India waktu mengandung dia orang minum susu tiap-tiap hari kak. Sambung sedikitlah ayat tu. Kita bukan nak hina, tapi nak beritahu. Makanan tu dia bukan kait dengan warna kulit, tu DNA genetik masing-masing kan. Kawan-kawan kita orang India minum susu, keluar baby warna susu tak? Tak kan? Itu biasa lah. Dan gelap cerah ni di sisi Allah takwa. Awak gelap, Bilal bin Rabah, awak miskin, awak kulit gelap, tapi takwa. Rasulullah dengar bunyi tapak kakinya di dalam syurga. Abu Lahab, pemimpin yang kaya, yang handsome, sayasla naran dzata lahab, masuk neraka. Allah declare handsome Abu Lahab ni. Lahab tu maknanya api yang marak. Dia digelar api yang menyala sebab handsome dia. Tapi Allah ilhamkan kepada orang yang nak puji dia, gelar dengan pujian api yang menyala, lahab. Rupanya dia nak dibakar dengan api sebab handsome. Dah lah handsome, walaupun handsome tak beriman, masuk neraka. Kalau kulit gelap Bilal, miskin. Bilal ni kulit dia gelap, rambut keriting, miskin. Kalau dia add Facebook, orang tak nak friend pun, dia kena request friend, remove. Tapi Bilal bunyi tapak kakinya dalam syurga. Ini Bilal. Tapi yang kita bimbang, dah lah muka uduh tak beriman pula. Tu lagi kesian. Jadi Ramadan ini peluang kita membina jiwa, membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Yang terakhir, saya ingat nak ambil kesempatan datang jauh-jauh dari Ipoh ni. Sedikit pengalaman saya. Masa tahun 2013, 2014 dulu, saya ni ada masalah penyakit resdung teruk sangat. Pagi-pagi bersih, tempat berabuk, bersih, berhingu, makan belacan lagilah teruk. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan dengan, pernah dengar tak? Mesti pernah dengar Habbatus Sauda. Saya duduk amal Habbatus Sauda. Satu lagi olive oil, minyak zaitun. Duduk amal dengan madu. Saya bila amal tu saya jadi bersih, berhinguh, berkahak, demam 2-3 hari. Rupanya dia buang sinus. Ini cerita 2014 dulu. Alhamdulillah, betul lah Nabi kata Habbatus Sauda ni ubat segala penyakit kecuali mati. Isteri saya masa tu buat PhD di Universiti Melaya, migraine. Selalu sangat, bang, tarik rambut. Kita pun tarik lah, migraine. Dia kata cubalah amal ni Habbatus Sauda ni, abang lega dah resdung ni. Nabi sebut ubat segala penyakit dan dia amal. Subhanallah, ni cerita tahun 2014 dulu. Allah bagi kesembuhan. Kakak saya cikgu sekolah, saya suruh makan juga, migraine, Allah bagi sembuh. Mak mertua saya cikgu sekolah, migraine, saya suruh amal. Ni geng-geng pakar-pakar migraine semua, Allah bagi sembuh. Jadi sejak pada itu saya pergi ke mana-mana masjid, jabat saya kempen suruh masyarakat amalkan, suruh amal. Dan adalah yang datang cerita balik, ustaz, saya dulu sakit lutut ustaz, sakit sendi, kalau nak semayang bangun pagi-pagi nak bangun payah, pakai kebas pagi-pagi nak masuk bilik air. Lepas amal Habbatus Sauda, minyak zaitun ni Allah bagi lega dah, nak semayang, nak duduk kat dapur. Sebab zaitun ni orang masalah kolesterol. Orang Arab dia suka makan daging, jadi dia nak potong kolesterol, dia masak guna minyak zaitun. Jadi kita suruh amal minyak zaitun tu, gabung dengan Habbatus Sauda. Untuk darah tinggi, untuk sakit-sakit lutut. Ramailah yang share, ustaz, migraine saya dah lega, resdung dah okey. Dan ada makcik-makcik beritahu juga sakit lutut dah okey. Yang anak-anak perempuan yang biasa dia uzur, dia sakit perut tu, sesunguk tu, ustaz, anak makcik dah tak ada sesunguk dah sekarang. Bila dia uzur tu dia dah okey dah. Dah okey, tak sedar sakit. Alhamdulillah, hidup amal Habbatus Sauda, minyak zaitun. Baru-baru ni bila datang
saya memang saya duduk berniaga. Saya pergi mana-mana masjid, surau saya bawa, buka booth, ajak, sebab nak ajak masyarakat amal. Sebab dulu kita cerita saja, orang tanya pula, dah nak cari mana Ustaz? Jadi senang kita bawa. Bila datang Covid, setahun lebih tak ada program, saya kata macam mana ni aku ni? Rupa-rupanya secara online dia tu. Masyarakat cari dan masyarakat nak amal. Dan yang terkini, ramai yang duduk cerita lah, saya pun tak tahu. Dia kena Covid, sembuh. Lepas Covid tu dia ada lagi kesan pernafasan dia cepat mengah, nak naik tangga. Kata Ustaz, bila amal habis sodak dengan zaitun ni lega sikit, smooth. Saya kata alhamdulillah, teruslah istiqamah. Dan cuma bila musim Covid ni ramai mak ayah yang request, Ustaz, yang Ustaz jual tu kapsul. Masalah sekarang nak pujuk anak-anak makan payah. Jadi alhamdulillah awal tahun lepas, saya, isteri, lepas tu ada sahabat satu kilang, kita buat batu sauda, kita campur dengan kurma, campur dengan madu, campur dengan delima, kita buat dalam sachet gitu, sachet panjang ni. Jadi kita buat untuk anak-anak, kita buat pujuk anak-anak. Habis sodak kita letak kurma, madu, delima, jadi rasa masam-masam manis. Jadi anak-anak ni sebelum pergi sekolah jam 1 jam 2 buka makan. Alhamdulillah, dia orang kata anak-anaknya jadi berhingus pagi-pagi tu, Allah bagi lega. Jadi kita nak pujuklah untuk amal. Dan kemudian bila saya dah buat gitu kat Kuala Lumpur, mak ayah pula, Ustaz, yang macam ni mak ayah nak jugalah, sedap rasa kata. Dan saya buat. Dan memang sekarang saya pun kalau puasa-puasa sunat, makan yang ni je. Sebab ada dah kurma, batu sauda, madu, delima. Makan. Dan alhamdulillah feedback yang jadi sakit-sakit lutut, yang selepas selesai Covid ni, dia orang maklum lah. Jadi saya saja ambil kesempatan malam ni, kebetulan datang ni, kalau ada di kalangan kita yang rasa nak cuba amalkan, especially untuk anak-anak tu, saya syorkan sangat. Saya ada bawa sikit kat belakang sana, tapi ramai jemaah ni malam ni tak sangka orang ramai macam ni. Setakat yang ada je lah. Yang saya kata tadi, yang untuk anak-anak, saya syorkan sangat. Sebab berkenaan dengan Covid ni, saya selalu sebut 4 ikhtiar kita. Kait dengan Covid, sekarang pun 4 ikhtiar. Ikhtiar kita yang pertama, ambil vaksin. Vaksin, booster, semualah. Ikhtiar. Yang kedua, patuhi SOP. Yang ketiga, cari suplemen untuk kuatkan imun kita, terutamanya atuk-atuk dengan nenek-nenek. Nombor 3 ni suplemen. Dan nombor 3 ni, kalau saya sendiri memang saya duduk amal ni lah. Mak kita duduk campur orang, pergi masjid, pergi mana. Yang keempat, ikhtiar kita doa. Apa benda tadi yang pertama? Vaksin. Ini ikhtiar. Ada anti vaksin ke dalam ni? Ikhtiar. Saya makan batu sauda, makan madu, berniaga batu sauda, saya pun ambil vaksin. Vaksin, booster, ikhtiar. Patuhi SOP. Carilah suplemen. Suplemen tu biar carilah. Tak semestinya batu sauda. Kalau ada orang nak ambil vitamin ke apa, silakan. Tapi biar ada usaha kita. Ikhtiar. Yang keempat, doa. Dia musim Covid ni memang cabaran. Saya sendiri lalui cabaran. Saya singgah satu masjid, pakai mah, ada seorang pakcik kat satu masjid. Dia ulur tangan nak bersalam dengan saya. Tak lama tak jumpa. Kita pun teringat SOP. Tapi takkan aku nak kecewakan pakcik ni. Saya pun ulurlah tangan salam. AJK masjid tegur saya, Ustaz tidak menunjukkan contoh. Ustaz nak tunjuk SOP, contoh Ustaz. Allah, aku nak jaga hati pakcik ni. Esok saya pergi masjid lain, kat tangga masjid, pakcik lain pula masjid lain. Ustaz, lama tak jumpa. Ulur tangan. Saya teringat semalam orang tegur tak ikut, tak tunjuk contoh. Saya kata, cik, dia orang kata kena salam macam ni, cik. Ya. Oh ya Ustaz, minta maaf Ustaz. Tapi merah muka dia. Allah, aku buat orang tua rasa hati dah. Cik, saya minta maaf cik. Ya betul Ustaz. Dia orang kata salam gini. Ya betul Ustaz, bahaya. Dia setuju, tapi muka dia. Saya pun dari tangga masjid tu rasa bersalah sangat dah ni. Masuk pula pintu masjid, seorang lagi pakcik lain pula. Ustaz,
Kita tadi rasa salah dah. Bila yang kedua ni, aku tak kira SOP tak SOP, salah lah. Nak orang tua, salah. Ya cik. Kau tadi nampak pula. Bengong. Allahu Akbar. Dah malam ni salah tak ni? Nak bergambar pun gitu juga. Saya duduk ni kelas muslimat yang duha, waktu duha. Ustaz nak gambar. Saya kata saya duduklah beri gambar-gambar. Macam-macam ni. Apa? Saya kata cik, jaraklah sikit. Ustaz kat Mekah dah rapat tau. Tu okey lagi. Saya kata okeylah, ambil lah, saya kata. Ada seorang makcik ni, dia tunduk sikit kat bahu saya ni. Makcik lah. Dia tunduk kat bahu saya. Ustaz, acik ni positif, boleh ambil gambar? Boleh. Cepat sikit cik, orang lain nak gambar. Dia kata, saya ni okey. Macam mana dia dengan muslimah lain ni? Ya Allah. Sebab itulah kadang-kadang kita ni duk jumpa ramai orang, kita salah, kita bimbang kita bawa ke orang. Kita ni jenis berjalan, ada program, jumpa, takut kita hak bawa ke orang. Jadi kalau orang buat gini, kita tak rasa hati kita faham dah. Ya. Masya Allah. Panjang dah pula ni, terajak masa. Minta maaf banyak saya terajak masa. Sekadar inilah untuk malam ni, moga-moga ada manfaat. Kalau ada yang nak tengok obat soda, olive oil ataupun yang saya kata dalam session nanti, lepas-lepas mayang, setakat yang sempat lah, bolehlah tengok nanti. Saya ucapkan terima kasih pada pihak masjid di atas jemputan. Moga-moga ada manfaatnya. Moga-moga Allah Ta'ala izinkan kita menjadi tetamunya dalam bulan Ramadan ini. Dan ya Allah, kurniakanlah kekuatan pada kami untuk beramal sebaik mungkin dalam bulan Ramadan ini. Dan terimalah segala amalan yang bakal kami lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan tadi perkongsian yang santai, menarik dan memberi kami. Ada yang tidur ke? Tak ada, saya masih ingat. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi sekalian, saya mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz sudi berkongsi